Satu perkara yang tular baru ini berkenaan dengan keberkesanan dan keselamatan penggunaan pengangkutan awam di zaman ini. Kita baru ini tular sebuah video di mana seorang penumpang ini orang kata insulted ataupun diganggu secara seksual oleh pemandu kenderaan e-hailing. Setakat ini kita nak fahami setakat manakah hak kita sebagai pengguna dan keselamatan kita sebagai penumpang dalam kenderaan dengan pemandu ini secara berseorangan. Keselamatan diri itu sendiri kan. Kadang-kadang kita rasa macam terancam tapi kita tak berani nak ambil tindakan kan, malu, takut dan sebagainya. Jadi apa kata kita bincangkan berkenaan dengan isu ini, gangguan seksual di dalam pengangkutan awam. Kita nak bersama dengan Datuk Muhammad Haziq Pileh, peguam kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Fareham, waalaikumsalam Sofia. Baik. Datuk, kita berbicara berkenaan dengan gangguan seksual dalam pengangkutan awam ini. Mungkin Datuk boleh terangkan berkenaan dengan gangguan seks. Kita pernah berbicara berkenaan ini, tapi di dalam pengangkutan awam ni, sebab pengangkutan awam ni pastinya kita yang pengguna ni nak rasa selamat dan sebagainya kan? Betul. So, itulah dia bila saya dengar tadi, bila kita gunakan pengangkutan awam, tak kira Grab ke, bas ke, di mana-mana satu situasi, kita perlu faham bahawa di bawah sistem perundangan negara kita ni, ada beberapa section berkaitan dengan gangguan seksual. Now, gangguan seksual ni tak semestinya berlaku dekat dalam kenderaan ke ataupun di dalam tempat-tempat awam sahaja, tetapi boleh berlaku dekat mana-mana. So saya ingin huraikan apakah undang-undangnya. Contohnya okey, kita ambil contoh sekarang ni bila kita dalam Grab contohnya, dan ada seseorang tu, katakan pemandu, dia cuba membuat sesuatu statement yang mungkin akan mengaibkan kita atau akan menggunakan, contohnya dia gunakan sesuatu perkataan yang kesat ataupun dia pegang mangsa yang tengah duduk di dalam kereta tu. Now, di dalam keadaan seumpama ni Fareha dengan Sofia, saya ingin menyatakan di bawah peruntukan Seksyen 354 Kanun Keseksaan, dia ada satu seksyen yang menyatakan menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat hendak mencabul kehormatan. Okey. Now, apa yang kita kena faham dekat sini, dia perlu mengadakan niat untuk mencabul kehormatan orang. Now, tak semestinya bila dikata mencabul tu dia buat sesuatu yang di luar jangkaan, tetapi hanya dengan contohnya, dia kalau pegang orang tu, dia pegang orang tu, maka kalau dapat dibuktikan bahawa dia telah menyerang, now pegang tu akan disifatkan oleh mahkamah sebagai menyerang. Dan dia menggunakan kekerasan. Now, kekerasan ni tak sepatutnya dipukul, tidak. Hanya itu yang kita perlu tahu dalam konteks undang-undang. Contohnya, kalau saya ambil, saya sendiri kalau dekat staf saya, kalau saya pegang staf saya, itu dah menjadi satu kesalahan tau. Betul. Sebab dia akan kata, sebab saya pegang dia, benda tu telah mengganggu ataupun saya ada niat untuk mencabul kehormatan dia. Faham? Sama dalam konteks yang sama, sekiranya seorang naik Grab katakan, ataupun e-hailing. Now, apa yang dia perlu buat di zaman teknologi moden ni, kita ada telefon. Bila sahaja dia menggunakan perkataan kesat atau cuba nak mengganggu dia, ambil gambar. Ambil video. Sebagai bahan bukti. Bahan-bahan bukti. Dan selepas saja bila ada bahan-bahan bukti, sebab ada dua. Dia ada 509 dengan 354. Tapi di bawah 354, memang dia kena menunjukkan bahawa orang ni telah cuba untuk pegang dia. Alright? So itu mungkin dia tidak dapat tunjuk. Tetapi kalau dia rekod bahawa orang ni ada menyatakan sesuatu ni, kalau tidak boleh gunakan Seksyen 354, maka dia boleh gunakan Seksyen 509. Now, 509 pula menceritakan bahawa kalau contohnya saya menggunakan sesuatu perkataan yang mungkin akan mengaibkan kehormatan seseorang, maka saya boleh dituduh di bawah Seksyen 509. Tetapi antara 354 dengan 509, 354 lebih berat sebab hukuman dia adalah sampai penjara 10 tahun ataupun sebat ataupun dengan mana-mana satu keseksaan tu tersebut. Jadi ada perbezaan di mana sama ada diganggu secara fizikal ataupun diganggu secara visual atau kata-kata saja. Memang ada akta yang diperuntukkan untuk kedua-dua konteks kesalahan ini. Baik. Tadi kita lihat ada yang bagi pandangan, contohnya mereka yang menjadi pemandu teksi kan, katanya
susah nak komen. Kadang-kadang mungkin customer tu yang rakam ke, mungkin ada unsur-unsur yang buat cerita ke dan sebagainya. Saya nak tanya, kalau sekiranya kita ni, katalah seorang perempuan berada dalam situasi itu, dia seorang, tak ada kawan yang lain, kadang-kadang bila kita berdepan dengan keadaan tu, ada yang tak berani, kadang-kadang nak on handphone pun tak berani, Datuk. Kan? Dan beberapa hari selepas tu berfikir, baru kita rasa macam itu sexual harassment. Yes. Jadi bagaimana? Sejauh mana? Kan? Kadang-kadang kita baru sedar, dan kalau kita nak ambil tindakan, adakah susah untuk buktikan kes-kes yang seperti ini? Okey, kalau contohnya dia takut sebab keselamatan dia sendiri pada ketika tu mungkin menjadi tanda persoalan. Ya. Nah, kalau dia melalui Grab, dah tak perlu takut sebab memang ada app. Dia boleh buktikan siapa pemandu yang ambil dan sebagainya. Tetapi ini akan berlaku dalam konteks yang lain. Ni kalau contohnya di dalam kenderaan awam seperti dalam LRT atau dalam teksi ke sebagainya. Walaupun pada ketika tu dia takut, dia tidak ambil gambar, tetapi apabila sahaja dia turun daripada teksi tersebut, ambil gambar teksi tu. Now, bila laporan, of course, now mungkin polis akan tanya kenapa kamu tidak membuat laporan dalam masa 24 jam. Betul. Tapi mereka harus faham bahawa ini melibatkan seorang wanita yang mungkin kadang-kadang mereka berperasaan dia tak nak utarakan perkara ni sebab dia boleh buat kesan-kesan yang tak baik. Sebab nanti orang akan mula bercerita, orang akan mula membuat macam-macam andaian. So, di dalam keadaan ni, saya tetap pasti bahawa apabila sahaja walaupun dia akan laporkan lambat sedikit, tetapi itu tak menjadi masalah. Sebab kenapa? Perkara ni yang penting ni, adakah benda tu berlaku ataupun tidak. Now, ini adalah terpulang kepada pihak pendakwaan lah, sama ada dia nak ambil tindakan terhadap pemandu ataupun orang yang katakan melakukan perkara tersebut. Now, saya rasa ini yang saya perlu syorkan kepada, sebab sekarang ni ialah kaum wanita ni sentiasa menjadi kata orang tu, perkara-perkara seumpama ni boleh berlaku kepada sesiapa juga. Betul. Alright. Now, macam mana kita nak rasa selamat? Bila kita naik kenderaan tu, kita rasa perasaan takut. Saya bukan katakan semua pemandu e-hailing macam itu, tidak. Cuma apa yang kita perlu buat? Sekarang zaman teknologi. Saya sekali lagi, itu yang dikatakan oleh taxi driver tadi itu kan, dia kata awak viralkan aja. Bila dia viralkan, dia akan takut untuk melakukan perkara-perkara seumpama ni. Tetapi kita juga ada bukti. Now, apa yang saya nak katakan Fariha dengan Sofia ni, bila di mahkamah ni, walaupun kenyataan wanita tersebut boleh digunakan, tetapi mahkamah berasaskan bukti. Contohnya, walaupun buktinya tak semestinya kukuh, tetapi at least something di mana pihak pendakwaan boleh buka kertas siasatan. Okey. Baik, Datuk. So, walaupun dia takut, katakan dia takut, okey, tak payah ambil video, ambil recording. Datuk, konteks pertahanan diri mungkin ada setengah orang kita nak self defense dekat dalam situasi itu, tak semestinya ialah kalau kita disentuh secara fizikal ataupun diperlakukan dalam contohnya visual dan kata-kata. Apakah yang boleh kita lakukan untuk mempertahankan diri kita dalam keadaan itu selain daripada kita merakam? Adakah terdapat tindakan yang boleh kita lakukan dan tak boleh kita lakukan berdasarkan undang-undang di negara kita? Okey, tak ada. Saya nak bagi tahu. Kalau wanita, kalau kita rasa, tak kira wanita ke lelaki, kalau kita rasa pada bila-bila masa keselamatan kita akan tergugat, maka kita boleh ambil langkah-langkah untuk mempertahankan diri kita. Itu memang diperuntukkan di bawah Seksyen 99 kalau saya tak salah. Bagi saya, itu adalah hak yang telah diberikan kepada mana-mana individu. Sebab kalau contohnya, kita naik transport tersebut, tetapi kita tahu yang mungkin berlaku sesuatu insiden yang takkan diingini, kita boleh ambil langkah untuk melawan dan untuk mempertahankan diri kita. Itu memang hak kita. Baik. Okey. Sofia, itu memang hak. That's a good question. Tapi itu memang hak kita. Baik, Datuk. Dan tak menjadi satu kesalahan di dalam keadaan tu, kalau kita cederakan orang yang nak cederakan kita, itu tak menjadi satu kesalahan di bawah undang-undang. Adakah boleh dipertikaikan kalau tiada bahan bukti, tiada video rakaman? Itu yang menjadi masalah. Itu yang saya katakan. Tapi
pihak pendakwaan bukannya ataupun pihak polis pun bukannya apa kata orang tu mereka tahu kalau seorang wanita attack orang tu mesti ada sebab. Betul. Okey. Dia tidak akan mempertahankan diri dia kalau bukan rasa diri dia telah terancam. Betul? Baik. Baik, Datuk. So itu kita tak perlu takut Baik. Okey, sebenarnya kita dapat tips juga daripada Datuk Muhammad Haziq Pillay kan. Yang pentingnya kita bersiap sedialah. Kalau kita keluar seorang tu, kita dah tahu dah apa yang kita mesti. Handphone tu kena standby Datuk Handphone kena standby sebab kenapa? Saya bukan menyatakan sekarang ni Betul. Sebab di kat luar ni negara kita bukan saja ada rakyat Malaysia. Banyak rakyat daripada luar-luar negara yang mana kita tak kenal. So kita yang perlu menjaga diri kita Saya itu nasihat setuju. saya kepada semua. Terima kasih Datuk. Itu peringatan yang cukup kuat. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Muhammad Haziq Pillay, Seorang Peguam dan Pengamal Undang-Undang. So tentunya ini isu yang sangat berat dan tak patut kita lihat sebagai perkara yang kecil kerana bila kita keluar bekerja, belajar dan sebagainya memang kita terdedah dengan ancaman seperti ini, Fariha. Dan mangsa juga perlu hapuskan perasaan malu dan juga takut demi untuk memartabatkan maruah wanita itu juga. Baik. Terima kasih sekali lagi Datuk Muhammad Haziq Pillay merupakan peguam kita pada ini untuk bicarakan berkenaan dengan gangguan seksual di dalam pengangkutan awam.